السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama-sama pada malam ni. Sambungan kita daripada syarahan terpilih kitab Talbis Iblis pada malam ni, bab yang ke-40. Bab yang ke-40, muka surat 251, di bawah tajuk Muslihat Iblis terhadap orang yang berharta. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. وَقَدْ لَبَّسَ إِبْلِيسُ عَلَى أَصْحَابِ أَمْوَالِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهُمَا مِنْ جِهَةِ كَسْبِهَا فَلَا يُبَالُونَ كَيْفَ حُصِّلَتْ وَقَدْ فَشَّ الرِّبَا فِي أَكْثَرِ مُعَامَلَاتِهِمْ وَأَنْسَوْهُ حَتَّى أَنَّ جُمْهُورَ مُعَامَلَاتِهِمْ خَارِجَةٌ عَنِ الْإِجْمَاعِ وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال من حلال أو حرام. Jadi kita tengok terjemahan dia, sebab matan yang Arab ni dia agak panjang. Kita boleh tengok terjemahan dia muka surat 254. Perenggan yang pertama, وَقَدْ لَبَّسَ إِبْلِيسُ عَلَى أَصْحَابِ أَمْوَالِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ. Iblis memperdayakan orang-orang awam yang mempunyai harta dengan 4 cara. Pertama, ahaduhuma min jihati kasbiha. Yang pertama ialah daripada aspek mendapatkan sumber harta itu ataupun mencari harta. Fala yubaluna kaifa hussilat. Mereka tidak mempedulikan bagaimana cara mereka mendapatkan harta. Kemudian dalam matan tu disebut waqad fashar riba fi aktsari muamalatihim wa ansawhu hatta anna jumhura muamalatihim kharijatun 'anil ijma'. Mereka tidak peduli bagaimana cara mereka mendapatkan harta, muka surat 254. Mereka melupakan dosa riba, dan riba tersebar dalam sebahagian besar perniagaan mereka, sehingga seluruh urusan transaksi mereka terkeluar daripada hukum yang disepakati oleh para ulama. Wa qad rawa Abu Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah dilaporkan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda, la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun la yubali al-mar'u min aina akhadha al-mala min halalin aw haramin. Maksud dia, akan datang kepada manusia satu zaman, manusia tidak mengambil berat bagaimana cara mendapatkan harta, sama ada daripada sumber yang halal ataupun sumber yang haram. Itu cara pertama Iblis memperdayakan orang awam yang ada harta. Maknanya disebut sini ialah la yubaluna kaifa hussilat. Tidak dipeduli macam mana cara untuk dapatkan harta itu. Hatta dengan jalan yang diharamkan iaitu riba pun dia akan buat dan dia akan lakukan.
Dalam satu riwayat yang disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat yang disandarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawasanya Imam Ahmad bin Hanbal, dia pernah sebut di akhir hayat dia kata, kullama tasaffahtu bil Quran, setiap kali aku ni membelek Al-Quran, iaitu membaca Al-Quran, falam ajidu ithman, tidak aku dapati dosa akbaru min ar-riba, lebih besar daripada riba. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut orang yang terlibat dengan riba ini, Allah Ta'ala telah mengisytiharkan perang kepada orang tersebut, Allah Ta'ala dan Rasul. Sedangkan dosa riba itu, kalau kita tengok, ianya tidaklah sehebat pembunuhan. Bunuh ni ada jiwa yang terkorban, okay. Tapi konsep pada dosa itu yang besarnya ialah pada kezaliman. Walaupun tidak ada nyawa ataupun darah yang tumpah, tapi ada orang yang menderita kerana haknya telah dizalimi. Sebab tu dalam pembahagian dosa-dosa ni, dia ada dua bahagian yang utama, iaitu dosa satu orang tu dengan pencipta Allah Ta'ala, dan dosa satu orang tu dengan makhluk-makhluk yang lain ataupun sesama manusia. Dan yang berat dan sulit untuk diuruskan di akhirat nanti ialah dosa sesama manusia. Dan bahagian daripada dosa sesama manusia ini ialah juga termasuk bahagian muamalat, iaitu dalam bab riba ni ada pihak yang dizalimi, yang mana kita tahu serengkas-serengkas riba itu ialah satu orang yang disebut dengan melakukan riba al-fadl. Riba al-fadl, mudah cerita, satu orang tu melakukan pinjaman 100, dia kena bayar 120. 20 ringgit itu tidak diketahui kenapa, cuma orang yang beri hutang tu dia minta, tapi dengan kerana tersepit orang yang perlukan bantuan ataupun perlukan duit itu, dia terima juga, okay. Hakikatnya dia pun terlibat dalam tu, dia pun terlibat dalam dosa riba itu. Kerana dengan sebab dia terima, maka adalah, beranilah orang yang melakukan transaksi riba ini. Selain pada itu, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang orang yang terlibat dengan riba ni, bila mana dia bangkit di akhirat nanti, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Tidaklah mereka bangkit keluar daripada kubur masing-masing, melainkan mereka itu bangkit seperti orang yang kerasukan syaitan. Maknanya berjalan tak elok, gelong cara dia berjalan. Selain pada itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika mana Nabi diperlihatkan azab kubur, Nabi melihat antara azab kubur yang hebat ialah orang yang terlibat dengan riba. Jadi fasa-fasa kehidupan orang yang terlibat dengan riba ni, waktu dia hidup di dunia Allah Ta'ala isytihar perang, dalam kubur kena azab kubur, bangkit di akhirat dalam keadaan yang seperti mana orang mabuk, dan diberi balasan neraka. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebut riba itu ada beberapa cabang, maknanya ada banyak bahagian riba. Tambah zaman moden sekarang ni, penggunaan istilah riba bukanlah penggunaan yang komersial, orang tak guna secara meluas, orang guna dengan nama-nama lain. Tak kira lah interest ke apa saja, bunga ke apa saja, ianya ialah riba. Hakikatnya ianya adalah riba. Dan riba tu ada dua jenis, riba al-fadl dan juga riba nasi'ah. Kita bukan nak bahas tentang muamalat, saya cuma sebut sekadar pengenalan saja, okay. Cuma nak kata, bila mana satu orang tu diuji dengan harta, antara ujiannya ialah dia akan mudah terlibat dengan urus niaga riba ini, melainkan dia nak jaga diri dia supaya dia tak terkena benda tu. Hadis Nabi kata riba itu ada banyak bahagian, dan bahagian yang paling rendah dosanya itu sama dengan berzina dengan ibu sendiri. Maknanya riba yang paling sikit persen dia, maknanya ianya bukan satu benda yang kita kena buat main lah, boleh buat main lah, maknanya benda yang serius. Bahkan sebahagian para ulama menyebutkan antara sebab kurangnya keberkatan, tertahannya doa, ialah terlibatnya satu orang tu dengan riba, ataupun masyarakat itu tersebar padanya dosa riba. Okay. Kemudian disebut dalam matan itu
Kalau kita tengok wasani, muka surat 252 matan Arab dia, min jihatil bukhli biha faminhum man la yakhruju zakata aslan inkalan 'ala al-'afwi wa minhum man yukhriju ba'dan thumma yaghlibuhu al-bukhlu fayanzuru anna al-makhraja yadfa'u 'anhu wa minhum man yahtalu li isqatiha mithlu an yahiba al-mala qabla al-hawli thumma yastaridduhu wa minhum man yahtalu bi i'ta'i al-faqiri thawban yaqumuhu 'alayhi bi 'ashrati dananir wa huwa yusawi dinarain wa yadhunnu dhalika al-jahlu annahu qad takhlusu wa minhum man yukhriju ar-radi'a makana al-jayyidi ومنهم من يعطي الزكاة لمن يستخدمه طول السنة فهي على الحقيقة أجره ومنهم من يخرج الزكاة كما ينبغي فيقول له إبليس ما بكي عليك فيمنعه أن يتنفل بصدقة حبا للمال فيقوته أجر المتصدقين ويكون المال رزق غيره. Maksud dia muka surat 254. Yang kedua, min jihatil bukhli, daripada aspek kebakhilan. Yang pertama tadi ialah mudahnya terjatuh dalam transaksi riba. Yang kedua ialah yang akan terkena pada orang awam yang banyak harta ni ialah adanya sifat bakhil. Sifat bakhil. Faminhum man la yakhruju zakata aslan wa inkalan 'ala al-'afwi. Ada yang sama sekali tidak mahu mengeluarkan zakat kerana beranggapan mereka berasa ia satu bebanan dan tindakan mereka akan dimaafkan. Rasa tak mahu keluar zakat kerana rasa harta tu akan berkurang, dan rasa tak keluar zakat itu bukanlah satu benda yang besar kesalahannya. Kemudian dia sebut situ, mereka berasa ia satu bebanan dan tindakan mereka akan dimaafkan. Ada pula yang mahu mengeluarkan sebahagiannya, namun sifat bakhil tetap menguasai diri mereka dan mengelakkan diri daripada membayar zakat cukup untuk membebaskan diri daripada hukuman. Maknanya mereka mencari lubang-lubang ataupun celah-celah yang boleh melepaskan mereka daripada kena hukum sahaja. Maknanya bayar tu hanya sekadar syarat untuk tidak kena hukum. Wa minhum man yakhruju ba'dan thumma yaghlibuhu al-bukhlu fayanzuru anna al-makhraja yadfa'u anhu. Dia orang keluarkan zakat supaya tak kena hukuman saja. Ada pula di antara mereka yang licik menggunakan akal supaya tidak terkena kewajipan mengeluarkan zakat, seperti menghibahkan harta itu sebelum genap setahun. Yang ni ramai orang duk buat. Duit yang tidak bergerak, beku dalam satu-satu akaun, untuk mengelakkan dia kena zakat nihayatul am. Bulan 12 ni orang akan buat nihayatul am lah, walaupun ikutan ataupun cara dia ialah perkiraan hijri. Okay. Tapi setiap satu haul, satu pusingan tahun tu, maka akan dibuat audit lah terhadap duit yang ada dalam akaun yang tak bergerak. Maknanya dia tak bertambah, tak berkurang, dia statik. Maka ia perlukan penilaian untuk diberikan zakat. Kata Imam Ibn Jauzi, wa minhum man yahtalu, di antara mereka ada yang cuba mencari helah li isqatiha, untuk orang kata apa, dia tu tak kena bayar zakat, mithlu an yahibal mal, iaitu dia menghibahkan, memberikan harta itu sebelum cukup satu tahun, qabla al-hawli thumma yastaridduhu, kemudian harta itu akan kembali kepada dia. Okay. Kita tengok sini apa yang disebut. Ada pula di antara mereka yang licik menggunakan akal supaya tidak terkena kewajipan mengeluarkan zakat, seperti menghibahkan harta itu sebelum genap setahun. Setelah genap setahun, dia memintanya kembali. 254 terjemahan dia. Dia tukar nama duit tu, dia pindah ke akaun orang-orang yang dia kenal. Contoh, dia pindah ke akaun isteri dan anak dia. Nak dekat satu haul, dia pindah. Nak dekat setahun. Satu haul ni maknanya 12 bulan. Okay. Dia pindah sampailah haul seterusnya, dia ambil balik. Zaman sekarang lagi mudah. Sebab
Zaman sekarang ialah zaman online banking. Jadi dia boleh kawal, kata apa, username, password apa semua tu. Okay. Maknanya dia boleh minta yang isteri dia, dia transfer duit dia tu ke akaun isteri dia. Bila mana duit itu mengalami pengurangan belum cukup setahun, dia tak kena zakat tu. Dan duit tu disimpan dalam akaun orang dekat. Dari segi tak kena zakat, dia tak kena zakat. Tapi perbuatan dia salah, sebab itu ialah helah untuk tak kena zakat. Dia memang tak kena zakat, tapi perbuatan dia berdosa, sebab dia nak keluar ataupun nak lari daripada kena bayar zakat itu. Nak lari ataupun nak keluar pada bayar zakat. Macam orang bulan Ramadan, dia nak bersetubuh dengan isteri, tak nak kena kafarah 2 bulan, dia makan nasi dulu siap-siap. Jadi dia tak kenalah kafarah 2 bulan tu, dia kena ganti hari tu saja. Sebab kesilapan dia makan pada hari berpuasa. Tapi kalau dia berbuka puasa dengan melakukan persetubuhan itu, dia membatalkan puasa dia dengan persetubuhan itu, dia kena 2 bulan. Dia nak lari yang 2 bulan, dia makan dulu. Dia kena tak 2 bulan? Dia tak kena. Walaupun ada sebahagian para ulama kata dia kena juga 2 bulan. Cuma nak katanya itu helah. Perbuatan tu ialah dia panggil helah. Sebab tu dalam matan Arab ni dia sebut yahtalu li isqatiha. Itu yang disebutkan oleh orang kata apa, Imam Ibn Jauzi. Wa minhum man yahtalu bi i'ta'il faqir thawban yaqumuhu alayhi bi 'ashrati dananir wa huwa yusawi dinarain wa yadhunnu dhalika al-jahlu annahu qad takhlusu wa minhum. Apa maksud dia yang ketiga? Contoh yang ketiga yang disebut sini bukan orang kata apa, bisikan syaitan yang ketiga, tapi contoh yang diberikan untuk yang kedua ni, bakhil ni, muka surat 255. Ada antara mereka yang mencari helah dengan memberi pakaian yang berharga 10 dinar umpamanya kepada orang fakir, tetapi kadar 10 dinar itu hanya menyamai 2 dinar sahaja. Di antara mereka ada yang membayar dengan barang yang buruk. Di antara mereka ada yang membayar zakatnya kepada pekerjanya sendiri, walhal sebenarnya itu adalah gaji pekerja tersebut. Di antara mereka ada yang mahu membayar zakat dengan cara yang betul, tetapi iblis membisikkan kepadanya, hartamu boleh habis nanti. Maka kerana itu dia tidak jadi mahu mengeluarkan sedekah. Kerana didorong kecintaan kepada harta, maka dia tidak memperoleh ganjaran sedekah dan hartanya itu hanyalah menjadi hak milik orang lain. Jadi untuk bahagian kedua ni, Ibnu Jauzi dia senaraikan helah-helah orang-orang yang bakhil kedekut ni. Dia kata tadi, mencari helah, muka surat 255 tu, dengan memberi pakaian berharga 10 dinar umpamanya kepada orang fakir. Dia beri pakaian, maknanya cara nak elak dia tu kena zakat, dia beri pakaian. Sebab pada zaman dulu semua akan diaudit dan akan dilihat, bukan hanya duit sajalah, sebab semua benda yang dikira sebagai berharga. Jadi dia beri pakaian itu, dia beritahu kepada orang miskin tu, pakaian aku ni ialah zakat aku untuk kamu. Dia kata zakat ni, contohlah yang diletakkan oleh pemerintah ialah 10 dinar, 10 dinar emas. 10 dinar emas ni berapa? 1 dinar ni 600 ataupun 700 ringgit, kita boleh kadarkan lah. Maknanya dia beri, dia tipu orang miskin tu, sebab orang miskin tak tahu baju tu mahal ke murah. Sebenarnya baju tu hanya 2 dinar, tak sampai pun pada hak ataupun jumlah sebenar dia kena bayar zakat tu. Maknanya dia beri kepada asnaf secara direct, supaya dia tak kena kata apa, kadar taksiran yang dikeluarkan oleh satu-satu badan yang mengawal zakat. Macam kita di negeri ni, setiap negeri dia ada badan zakat, ada orang dia pilih untuk bayar zakat direct pada orang. Benda tu tak salah pun. Cuma bila mana benda tu dibenarkan, orang ni dia berakai banyak. Dia kata bagi pada orang direct, orang mana tahu pun bilangan ni kita bagi. Sepatutnya dia kena bagi 2,500, tapi dia bagi dekat satu rumah orang miskin tu 200,500. Dia berkata ni zakat saya, dia bagi kurang 1 kosong je. Jadi orang pun duk ingat, baguslah dia ni pada pejabat agama, pada pejabat majlis agama zakat apa semua, nak tunggu dia orang bagi lambat. Orang kaya macam ni bagus, padahal orang kaya tu tipu hang. Sepatutnya bukan jumlah tu yang kamu dapat, lebih lagi sepatutnya. Jadi itu benda yang kita kena tahulah. Sebab tu
setengah-setengah negeri dia ketatkan ataupun dia keluarkan fatwa haram membayar zakat pada negeri lain, kalau negeri-negeri lain lah. Okay. Sebab orang kata apa, ada orang ni dia cuba nak helah yang tu, tu belum cerita lagi lah orang nak lari pada cukai tu cukai ni. Cuma nak katanya ialah itu ialah sebahagian helah orang, helah yang orang kata apa, yang cuba difikir. Sebab ini benda macam ni dia biasa. Helah dalam beribadah ni adalah sikap ataupun perangai Bani Israel. Sebab tu kalau kita tengok antara benda yang berlaku kepada Nabi Musa ni, bila mana dilarang umat dia untuk bekerja pada hari Sabtu, apa yang dia orang buat? Okay. Dia orang cuba tahan pukat pada hari sebelum. Jadi ikan-ikan yang masuk tu ialah ikan hari Sabtu. Itu ialah helah. Dia orang tak pergi pun ke pantai tu, tak pergi pun ke sungai tu. Okay. Tapi bila mana dia tahan pukat tu hari Jumaat dan dia ambil pada hari Ahad, okay, ikan yang masuk dalam pukat tu ialah ikan hari Sabtu. Okay. Itu helah dia. Sebab tu bila mana Nabi Musa tanya, dia kata kami tak turun pun, ikan tu yang masuk. Sebab dia orang dah tengok trend. Hari lain ikan tak banyak, hari Sabtu tu pandai pula lah ikan tu, dia tahu kawan ni tak boleh pergi ke laut, banyak pula ikan hari tu. Jadi yang kata Bani Israel yang berakal ni, dia buat macam-macam helah. Okay. Benda ni disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari, orang yang berhelah untuk orang kata apa, cari jalan supaya dia tak kena lebih pada tu lagi. Jadi dia buat helah-helah seperti itu. Itu semua benda yang tak betul. Di antara mereka ada yang membayar zakat kepada pekerjanya sendiri atas nama upah. Kita bagi upah tu, lepas tu sepatutnya itu gaji, tapi dia kata ini zakat saya. Tak boleh. Benda tu tak betul. Benda tu salah. Okey. Kemudian apa lagi yang disebut ini? Di antara mereka ada yang mahu membayar zakat dengan cara betul, tetapi iblis membisikkan kepadanya harta memboleh habis. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan telah menjanjikan kepada kamu, membisikkan kepada kamu kefakiran, menyuruh kamu kepada fahsya dan munkar, dan Allah Ta'ala menjanjikan kepada kamu keampunan dan kelebihan. Maknanya bisikan syaitan tu akan datang. Sebab tu ada dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur, celakalah orang yang takatsur. Takatsur ni maksudnya dia suka tengok harta dia banyak. Dia tak guna pun, tapi dia suka tengok banyak. Inilah penyakit orang yang ada harta. Dan Tuhan mencela penyakit ini, sehingga Tuhan kata orang yang macam ni sekali dia kena, hatta zurtumul maqabir, sehingga masuk ke dalam lubang kubur pun dia tak boleh stop benda tu. Sebab tu ada hadis Nabi sebut, satu orang tu bila mana dia terkena kecintaan pada harta dan dunia, dia tak akan tua dengan sikap itu. Maksudnya apa? Berumur dah tua dah 80 dah, tapi minat sungguh dengan duit. Sebut duit ni segar, boleh bangun berjalan, buang tongkat. Benda-benda lain semua tak larat. Ada orang seperti itu. Dia dengan harta dia jadi segar, dia jadi reti bilang. Sebelum pada tu membaca buku ni tak boleh letih, tapi baca nombor atas not duit tu segar. Dia punya, orang kata apa, dia punya clear mata lebih pada yang muda. Maknanya kalau pergi bank, pegawai bank letak duit atas, orang kata apa, atas mesin tu, dia lagi pick up pada mesin tu. Ni orang kata apa, kecintaan pada dunia. Memang ada orang-orang seperti itu. Orang-orang yang suka menumpuk harta ataupun menghimpun harta. Islam bukan larang orang tu jadi kaya. Islam larang ialah bakhil. Dan bakhil ni tuan-tuan, dia bukan kena pada orang kaya ya sebenarnya. Dia juga kena pada orang yang sederhana dan orang miskin. Dia kedekut. Dia rasa terkesan sangat-sangat lah kalau hilang yang tu. Maknanya bakhil ni dia bukan hanya kena kepada orang kaya sajalah. Maknanya orang kaya ni tidaklah selalu dinegatifkan, sebab kita kena tahu sahabat Nabi ni majoriti kaya. Ada juga yang miskin, cuma ramai juga yang kaya. Okay. Tapi kaya dia orang kaya yang elok. Okay. Ada orang dia miskin tapi dia kedekut. Duit tak banyak pun, simpanlah dalam kotak kasut adalah sikit. Tapi tiap-tiap malam sebelum tidur buka bilang, susun, letak dalam sampul surat, tindih lagi bawah tikar getah. Okey, malam esok buat juga, lusa buat juga. Tiap-tiap malam dia buat. Dia punya bimbang lebih pada orang yang ada duit 1 juta dalam bank pun.
Itu pun termasuk daripada bab kecintaan pada dunia sebenarnya. Dia tengok, dia cek duit dia, dia bilang satu-satu. Ini ialah bahagian daripada kecintaan dunia, dan itu ialah boleh menyumbang kepada kebakhilan sebenarnya. Kemudian kita tengok matan seterusnya. Wa bi isnadin, muka surat 252, anid Dhahhak an Ibn Abbas qala awwalu ma duriba ad-dirhamu akhadhahu iblisu faqabbalahu wa wada'ahu ala 'ainayhi wa surratihi wa qala bika atgha wa bika akfur raditu min ibni adam bihubbihi ad-dinara min an ya'budani wa 'anil a'mash 'an shaqiq 'an abdillah qala inna asy-syaitana yaruddul insana bikulli ridatin fa idza a'yahu ittaja'a fi malihi fayamna'uhu an yunfiqa minhu syai'a. Terjemahan dia muka surat 252 pada perenggan yang panjang tu bermula pada dengan sanad daripada Dhahhak. Dia terjemah tu Dhuhak, tapi yang betulnya ialah Ad-Dhahhak dengan baris atas. Dhahhak ni seorang tabi'in. Berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apabila dirham dicipta, iaitu mata wang, lantas iblis mengambil duit, maka iblis mencium duit itu dan dia meletakkannya di antara dua matanya dan pusatnya. Okey, tuan-tuan pernah tengok perbuatan orang yang suka bilang duit? Dia ada buat macam ni. Dia cium duit, dia letak dekat mata dia letak dekat hidung dia. Tuan-tuan boleh tengok cerita Imam Haji Fakir. Inilah upacara yang sama tu. Iblis dia buat dulu benda tu. Dia letak daripada antara dua kening dia ni sampai ke pusat ni. Apa iblis dia ikrar? Kerana engkaulah aku melampaukan manusia kerana mahukan, dan disebabkan engkau jugalah aku akan menyebabkan ramai manusia. Sebab tu dia ada satu pergerakan sekarang ni kan, dia nama New Age Movement ni. Antara benda yang dia orang akan buat ialah ritual. Dia biasa New Age Movement ni dia masuk dalam geng-geng yang bisnes-bisnes ni, yang buat seminar bisnes nak bagi kaya pun semua. Dia ada ritual orang-orang yang join ni nak kaya ni lah. Okey, nak kaya dalam hartanah apa semua ni. Dia akan buat itu, dia tulis dekat duit tu, semoga dengan duit ini berkembang sekian. Lepas tu cium duit. Tuan-tuan boleh tengok orang-orang yang terlibat dengan seminar-seminar ni, dia cium duit. Okey, perbuatan itu datang daripada iblis dengan sanad ni. Ni dengan sanad daripada Dhahhak dan juga daripada Ibnu Abbas. Maknanya iblis dia buat macam tu, dan iblis dia berikrar, kerana engkaulah aku akan melampaukan manusia kerana mahukanmu. Sebab tu Nabi sebut likulli ummatin sanamun, setiap umat itu ada berhala, dan berhala bagi umatku ini ialah dananir wa darahim, dinar dan juga dirham, iaitu merujuk kepada duit. Dan disebabkan engkau jugalah aku akan menyebabkan ramai manusia kufur. Aku redha jikalau anak Adam cintakan duit lebih daripada mereka menjadi hamba kepadaku. Maknanya iblis kata, kalau anak Adam dia tak sembah aku tak apa, dia sembah duit pun dah bagus dah. Itu benda, dan dah berlaku dah pun orang yang buat benda ni. Okey. Daripada A'mash, daripada Syaqiq, daripada Abdillah berkata, sesungguhnya syaitan akan menghalang manusia sedaya upaya daripada melakukan kebaikan, dan apabila mereka berjaya dilemahkan, syaitan akan berbaring di atas hartanya, akan bermegah daripadanya untuk mengeluarkannya. Maknanya harta, kekayaan, kecintaan kepada harta benda ni, ianya satu benda yang boleh mengelabui dan menyamarkan manusia. Orang agama pun rosak kerana harta. Ramai manusia ni dia rosak kerana harta. Okay. Kemudian matan seterusnya, matan Arab tu muka surat yang ke-253. Wathalithu min haitsu takthiru bi amwal. Tadi bakhil. Ini nak masuk yang ketiga. Yang pertama ialah terlibat dengan riba. Yang kedua bakhil. Yang ketiga ni min haitsu takthiru bil amwal fa innal ghaniyya yara nafsahu khairan minal faqiri wa hadha jahlun li'anna al-fadla bi fadailin nafsi al-lazimati laha la bi jam'i hijarati kharijati anha kama qala asy-sya'iru ghaniyun nafsi liman ya'qilu khairun min ghaniyil mal wa fadlun nafsi fil anfus wa laysa al-fadlu fil hal. Terjemahan dia muka surat 255.
Yang ketiganya ialah daripada aspek jumlah harta, iaitu suka menumpuk harta ataupun menghimpunkan harta. Orang kaya melihat dirinya lebih baik daripada orang miskin. Ini adalah kejahilan, kerana nilai manusia itu bergantung kepada kebaikan yang ada pada dirinya. Muka surat 256. Dan bukan mengumpul harta yang banyak yang seterusnya akan menjejaskan pribadinya. Sebagaimana yang disebut oleh seorang penyair, orang berakal yang memiliki kekayaan jiwa lebih baik daripada kekayaan harta benda. Nilai jiwa itu terletak pada jati dirinya, bukan pada keadaan luarannya. Okay. Ini merujuk pada zaman Imam Ibn Jauzi, iaitu orang kaya akan memandang rendah kepada orang miskin kerana dia ada harta yang banyak. Okay. Sebenarnya kalau kita tengok, antara talbis iblis yang kita boleh selit sekali dalam ni ialah kesombongan, iaitu terpedaya dengan kesombongan. Cuma kesombongan ini dia bukan hanya berlaku pada orang kaya banyak duit. Okay. Yang pertama, yang umum kita tahu, orang kaya pandang rendah pada orang miskin. Dia ada satu lagi sikap, orang miskin ni dia pandang orang kaya semua jahat. Itu pun termasuk pada kesombongan juga. Jangan duk rasa yang miskin ni confirm selamat. Walaupun zaman Nabi kata, aku melihat dalam syurga ni ramai orang miskin mendiami syurga. Okay. Kita baca hadis ni, orang miskin ni dia seronok. Zaman kita lah, saya kata ni lah, saya duk ceramah pada sebahagian asnaf semua, dia seronok. Dia duk ingat yang Nabi duk tengok tu dia. Dia tu orang miskin, solat pun tak, duk perasan ahli syurga. Okay. Ini satu benda yang dia kena tahulah. Orang miskin yang memandang orang kaya jahat, itu pun sombong sebenarnya. Dia ada satu sikap tak nak terlibat dengan orang kaya. Padahal tak semua orang kaya jahat. Dan dia kena tahu, yang kaya itu ialah sebahagian besar sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, ni orang kaya juga. Dari segi realiti, waktu Nabi sebut, aku melihat dalam syurga ni ramai orang miskin, itu merujuk kepada realiti orang-orang zaman Nabi. Dan ada sebahagian para ulama kata memang orang miskin ni dari segi keahlian nak masuk syurga dia lagi tinggi. Sebab apa? Dia tidak diaudit banyak di akhirat nanti, sebab dia tak ada kepemilikan yang banyak. Tapi orang miskin zaman dulu dengan orang miskin zaman sekarang dia beza. Orang miskin zaman Nabi, bila mana tengok orang kaya bersedekah, dia orang pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, ada tak amalan boleh menyaingi orang kaya yang suka bersedekah? Masalahnya zaman kita ni orang miskin, dia tak pergi tanya pun, ustaz, ada tak amalan saya nak menyaingi orang kaya? Tak pun. Dia pun tak semayang le mana sangat. Dan kita boleh kata antara sebab dia miskin tu sebab dia jauh dengan Tuhan pun sebenarnya. Taklah kata itu sebab utama. Cuma dimensi melihat orang kaya dan orang miskin. Dan sebenarnya kemiskinan yang berlaku pada diri dia tu bukan kekurangan peluang, kemalasan pada diri saja. Zaman Nabi ni yang jadi miskin sebab memang peluang tu kurang. Nabi bukan orang yang memegang projek yang banyak untuk buat banyak benda di Madinah. Apa yang Nabi ada untuk membuka peluang pada zaman itu? Okay. Yang ada hanyalah pertanian dan penternakan saja. Zaman sekarang ni kalau kita tengok, banyak pihak cuba nak bantu, cuma yang berlakunya ialah kemalasan. Dan malas itu juga adalah satu bahagian yang syaitan suka bila mana berlaku pada manusia ni. Sebab tu kalau kita tengok doa pagi petang ni, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli dan juga minal kasali, berlindung daripada bakhil dan juga daripada malas. Dua-dua, kaya bakhil, miskin malas, dua-dua tak elok. Dua-dua keadaan yang tidak elok sebenarnya. Berpada dengan apa yang ada. Okay. Berpada dengan apa yang ada pada bahagian yang negatif. Dia tak nak majukan diri dia. Agama Islam ialah agama yang memerdekakan orang daripada kemalasan, memerdekakan orang daripada minda yang tertutup. Kalau pakai kaedah orang-orang miskin yang malas, saya sebut secara umum, saya bukan kata semua orang tertentu, cuma saya sebut secara umum. Okay. Kalau pakai kaedah itu, tak apalah, kita ni cukup dengan yang ada. Kalaulah itu bahagian pada agama, Islam tu tak sampai kepada kita ni orang Melayu. Sebab sahabat dia boleh kata, tak apalah, Islam ni cukup sekadar negara Arab dah lah, kita tak payahlah nak pergi ke Syam apa semua, cukup lah. Madinah pun dah elok, Nabi meninggal pun semua dah elok, kita duduk sama-sama kita lah. Ahli syurga pun dah tahu, nama-nama kita pun dah duduk dalam syurga ni, jadi kita duduk sini lah. Tapi tak, sahabat keluar, sahabat menyampaikan agama. Dalam kepala sahabat tu, dia ada keinginan nak tengok Islam ni dianuti oleh bangsa lain juga, bukan hanya bangsa Arab.
Sebab mereka tahu Islam memberikan ruang kemajuan kepada manusia. Pada zaman Umar Al-Khattab, Umar memperkenalkan sistem gaji dan allowance. Itu zaman Umar. Allowance kepada keluarga Nabi, ahli keluarga Nabi ni, yang diorang tak boleh terima duit zakat ni, dia sebagai ketua kerajaan, dia fikir macam mana nak bagi ahli keluarga Nabi ni ada standard. Maknanya Umar dia fikir tak nak bagi ahli keluarga Nabi nampak miskin, baju tak apa nak ada. Dia ahli keluarga Nabi, dia perlu diberikan kemuliaan. Diperkenalkan sistem allowance itu. Dia dikeluarkan khusus oleh pihak kerajaan. Okay. Juga askar-askar yang menjaga sempadan negara diperkenalkan cukai, diperkenalkan orang kata apa, gaji, dan juga ada sistem cukai pada zaman Umar Al-Khattab. Jadi Umar ni dia fikir, Umar pada zaman jahiliah dan selepas dia masuk Islam berbeza. Maknanya agama Islam ialah agama yang memajukan, bukan agama yang memundurkan. Sebab tu satu istilah yang betul, Islam dia memerangi kemiskinan. Sebab tu kalau kita tengok, Nabi ni dia pernah sebut antara benda yang boleh mendekatkan satu orang tu kepada kekufuran ialah kemiskinan yang melampau. Sebab bila mana dia miskin, dia akan buat apa saja benda walaupun haram untuk dia makan hari-hari, dia akan buat. Tapi kalau dia ada harta, harta tu bukan makna kaya, bukan makna kata nak kena rumah tu kena ada 10 buah kereta, bukan. Dia ada harta, dengan ada sikit duit dia boleh pertahan maruah dia, dia tak jual diri dia. Itu maksud dia. Maknanya kita ada harta ni, kita cari bahagian pada rezeki dunia ni, kita boleh menetapkan pendirian kita. Kita boleh menetapkan pendirian. Sebab tu para ulama zaman dahulu, mereka ni ada perusahaan sendiri, dia orang kaya-kaya. Sebab apa? Sebab bila mana dia orang diminta memberi pendapat untuk satu hukum, dia orang tak akan terkesan dengan makan budi pihak tertentu. Contoh, kalau dia hidup dengan gaji yang diberi oleh pemerintah, benda tu tak salah. Okay. Cuma kalau dia hidup sebagai satu orang yang berusaha dengan tangan dia sendiri, dia ada bisnes dia sendiri, waktu dia keluarkan perkataan, dia lebih berani sebab dia tak terikat. Itu yang kita kena tahu. Itu yang dimaksudkan min ghalabati daini wa qahrir rijal, daripada dibelit hutang. Doa di waktu pagi petang kita baca ni, ya Allah aku lindung, aku minta lindung pada kamu supaya aku ni tak dibelit hutang, wa qahrir rijal, dan penguasaan orang. Maknanya kita nak keluar satu perkataan tu, kita tak fikir banyak. Aku sebut macam ni kan, orang ni terasa kena kekumpulan ni, aku pula jadi problem. Itu dia panggil pemikiran-pemikiran yang diselubungi oleh qahrir rijal. Orang cuba nak tekan kita. Okay. Jadi yang ketiga ni, mengumpul harta sehingga memandang orang miskin sebagai golongan yang hina. Dia tak sebut orang miskin memandang orang kaya sebagai golongan sombong, tapi benda tu saya tambah sebab dia nak faham bagi realiti sekarang. Okay. Kemudian muka surat yang ke-256, terjemahan yang bawah tu, warabi' fi infaqiha faminhum man yunfiquha ala wajhi at-tabdhir wal israf taratan fil bunyan ar-zaid ala miqdar al-hajah wa tazwiq al-hitani wa zukhrufat al-buyuti wa amal as-suwari wa taratan fil libas al-kharij bi sahibihi. Muka surat 254, ilal kibari wal khuyala'i wa taratan fil mata'imil kharijati ila sarfi wa hadhihi al af'alu la yaslimu sahibuha min fi'lin muharramin aw makruhin wa huwa mas'ulun an jami'i dhalik. Terjemahan dia yang keempat, muka surat 256. Dan yang keempat daripada aspek perbelanjaan. Yang pertama ialah terlibat dengan riba, yang kedua bakhil, yang ketiga tadi kita tengok suka mengumpul harta, yang keempat ni waktu dia belanja pun syaitan akan tipu daya dia. Di antara mereka ada yang membelanjakan harta secara membazir dan berlebih-lebihan. Orang kaya dia suka beli benda-benda yang hakikatnya dia tak guna dah pun. Benda ni berlaku di sebahagian negara-negara Arab. Orang-orang kaya yang terlampau kaya, multi-billionaire, bukan billionaire lagi dah, multi-billionaire. Beli nombor plate harga lagi mahal pada kereta. Saya tengok satu dokumentari di UAE dan juga Qatar. UAE ni antara negara yang menghimpunkan ramai jutawan, sama juga dengan Qatar. Ada satu orang jutawan tu, umur dia baru 18 tahun. 18 tahun tu kan, muda lagi, tak sampai 20. Okay. Dia bidder nombor plate Dubai 1. Nombor plate tu Dubai 1. Okay.
berapa juta tak pasti, dia letak pada kereta kecil yang macam Azia. Orang pun temu ramah dia. Sebab apa beli? Dia kata saja nak nampak hebat boleh bida nombor ni mahal. Tu budak kepuasan je. Okay. Nombor tu lagi mahal pada kereta dia. Perangai ni pun orang-orang kita pun ada. Okay. Dia rasa hebat dengan nombor tu. Dia rasa benda tu, orang kata apa, boleh mengangkat kedudukan dia. Ada setengah orang kostum kereta. Dokumentari tu panjang. Dokumentari tu yang dibuat di Amerika Syarikat. Maknanya dia pergi tengok budaya orang kaya di UAE dan juga di Middle East ni. Sebab negara Arab ni menghimpunkan orang-orang muda yang kaya, terutama di UAE dan juga di Qatar. Orang-orang muda yang kaya dah tak sampai umur 20-an. Dan di setiap, orang kata apa, 6,000 penduduk dia, nisbah dia 6,000 penduduk di UAE, 5,000 daripada 6,000 tu mesti dalam akaun dia lebih pada 1 juta USD lebih dalam akaun bank dia. Sangat kaya lah. Okay. Jadi satu orang budak muda ni dia tempah Rolls Royce, kereta yang mahal tu. Rolls Royce ni di Malaysia 2.4 juta satu punya. Dia tempah khusus sempena 50 tahun kemerdekaan UAE yang ada stiker UAE. Dia tempah, dia kostum kereta tu. Kereta tu dia kostum untuk kepuasan diri. Siap ada payung tu harga dia sebilah payung tu normal price hatta di Malaysia ni pun ialah 16,000 USD sebilah payung tu. Kesemua 4 pintu ada. Okey. Pertama tuan-tuan kena tahu, UAE ni lah negara yang paling kurang terima hujan di dunia. Payung nak buat apa? Siapa? Dia nak basah bila payung tu? Okey. Tak basah pun payung tu. Cuma nak kata dah banyak duit aku buat. Okey. Negara tu hanya hujan dalam 365 hari setahun, 10 hari je dia hujan setahun. Antara negara yang paling kurang hujan di dunia ialah UAE. Tapi payung lagi banyak daripada negara yang hujan banyak. Dan lagi mahal payung tu pada negara-negara orang. Okay. Sebab apa? Kepuasan. Tu saja. Itu sahaja yang ada. Sebab tu kita akan tengok ada orang dia sanggup benda tu. Dan dia rasa hebat, dia memiliki benda tu satu-satunya di dunia. Dan benda-benda seperti ini memang terkena pada setengah-setengah orang. Dia ada kejuhudan untuk cari, untuk kumpul, untuk dapatkan benda tu. Inilah yang disebut sebagai membazir dan berlebih-lebihan. Harta itu digunakan untuk perkara-perkara yang sebenarnya tidak diperlukan. Dia kumpul sebanyak mungkin kenderaan, tapi dia tak sempat nak urus semua pun. Beli kereta bukan main banyak, akhirnya tersekat dalam jam, tak boleh keluar juga. Kan? Beli kereta mahal ni pun tuan-tuan, duduk dalam jam tak boleh keluar. Di Malaysia lah. Di Malaysia ni kalau kereta mahal 1 juta pun, kalau sangkut jam tak boleh keluar. Tambah pula banjir lagi nanya. Okay. Tapi di UAE dia lain. Kalau dia jam, dia boleh call helikopter dia, angkut buat keluar pada jam tu. Itu memang kaya betul. Maknanya kereta kita jam, kan? Call kita punya private pilot helikopter, dia datang sekali dengan tray tu, kereta naik atas tu, kereta pun keluar pada jam. Okay. Kalau boleh buat macam tu, silalah beli. Tak ada masalah pun. Okay. Cuma nak katanya, beli tu biar padan lah. Okay. Biar padan dengan keadaan kita. Okay. Cuma nak kata itu akan kena pada orang yang ada duit. Pasti akan kena. Seperti menambah bangunan yang tidak diperlukan. Suka buat rumah terlampau banyak, dia tak sempat nak duduk pun. Okay. Kalau dia buat untuk kemudahan orang, untuk beri infak pada orang, tu bab lain. Menghias tembok, buat pagar yang cantik, mencantikkan rumah dan membeli pelbagai gambar. Ini yang berlaku pada zaman Ibnu Jauzi. Kadang-kadang harta itu dibelanjakan untuk pakaian yang membuatnya takbur. Tempah pakaian yang mahal-mahal yang hanya pakai cuma sekali dan dua. Okay. Sebab tu inilah masalah yang berlaku kepada orang-orang kaya, dan inilah satu masalah yang perlu dibimbangi juga. Kita jangan ingat masalah negara perang je. Antara masalah sosial orang-orang Islam hari ni ialah negara-negara yang semakin meningkat kaya ni. Sebab kau tengok negara Middle East ni, UAE, Khaliji ni, negara-negara teluk ni, mereka kaya dengan secara cepat dia orang kaya tu. Dia orang belajar pada Malaysia macam mana nak kaya. Last sekali dia orang lagi laju dari segi teknologi tu, dengan sebab dia orang ada duit. Okay. Kadang-kadang harta itu dibelanjakan untuk pakaian yang membuatnya takbur, terkadang untuk membeli makanan secara berlebihan, dan perbuatan ini tidak dapat menyelamatkan pelakunya daripada perbuatan yang haram dan makruh,
dan dia bertanggungjawab ke atas semua perbuatannya itu. Okey. Zaman kita ni, bila mana dah terlibat dengan semua benda ni, beli benda mahal, makan makanan yang mahal, apa yang akan jadi? Show off, istilah kita sekarang ni. Okey. Dia tak perlu orang kaya pun. Saya pun ada ramai kawan-kawan yang orang kata apa, dia duduk di bandar metropolitan, dia baru dapat rasa pegang duit yang banyak. Okey. Makan kedai, makan seorang diri ataupun dua orang, harga makanan boleh cecah 1,000, 1,500 untuk satu single receipt tu. Okey. Dia makan seorang tak apa tuan-tuan, lepas tu dia ambil gambar, dia buat status story dia. Itu problem dia. Status story ni orang akan tengok. Orang dia tak akan upload satu status, lepas tu dia private untuk dia seorang je tengok. Baik dia tak payah ada Facebook daripada awal lagi. Okey. Tapi dia ada sikap orang macam tu. Lepas tu buat tak sangka makanan mahal. Tak sangka apa, mesti kamu akan study sebelum masuk kedai tu. Memang nak tunjuk kat orang dah pun. Okay. Dia ada sikap seperti tu. Cuma dia bimbang takut LHDN je tengok status tu. Di Malaysia ni kalau yang tu tengok, pasang lah. Okay. Beli punya banyak barang-barang berharga, maka benda tu boleh mengundang cukai yang luar biasa lah. Okay. Cuma nak kata itulah 4 tempat ataupun 4 keadaan yang akan kena pada orang-orang yang kaya. Syaitan akan cuba, orang kata apa, mengganggu dia daripada 4 tempat itu. Iaitu yang pertama ialah daripada transaksi riba. Mungkin sekarang orang dah boleh jagalah, sebab banyak produk-produk muamalat Islam yang ada. KWSP sekarang pun dah Islam, dah ada pengurusan syariah. Kalau dulu sebelum ada pengurusan syariah ni, isu KWSP ni antara isu yang dibincang saban tahun. Sebab KWSP dia selalu umum sebelum ada yang syariah ni lah. Okay. Dia ada umum, dia tu memang terlibat dengan transaksi riba. Maknanya hampir 60% dalam tu akan terlibat dengan riba. Contoh kalau orang ada KWSP zaman dulu lah, sebelum ada syariah ni, dia ada duit 100,000 dalam tu, 60,000 tu ialah riba, rolling riba, 40,000 saja yang bersih pada riba. Maknanya kalau dia dapat keluarkan duit dengan jumlah itu, 60,000 tu dia kena bersihkan. Ada satu orang yang pernah tanya saja, sebab waktu tu produk syariah belum ada dalam KWSP ni. Dia tanya, macam mana nak buat 60,000 ni? Saya kata kena bersihkan, kena keluar. Berat nak keluar tuan-tuan bila mana dah ada 60,000 ni. Tak ada boleh bercakap. Dia tanya saya, macam mana nak keluar? Boleh tak keluar sikit-sikit? Tengok soalan dia. Soalan dia tu nampak dia sayang nak keluar duit tu. Saya kata kalau saya dapat macam tu pun saya terfikir banyak kali juga. Duk cari pendapat yang paling ringan, boleh keluar sikit ke? Ada pendapat paling ringan. Maknanya kita keluar, kita simpan siap-siap 60,000 tu, asingkan siap-siap, kita keluar sikit-sikit, 20. Okey. Tapi yang paling afdal ialah one shot kita keluar. Tapi benda tu payah. Duit tu kotor untuk kita, halal untuk orang. Dia tanya saya, nak bagi pada siapa? Saya kata bagilah pada orang yang nak belajar luar negara ke, mana-mana ke, dipersilakan. Kita beri dalam azan dulu. Okey, jadi sebagai kesimpulan akhirnya, apa yang kita dapat lihat daripada apa yang disebut dalam bab yang ke-40 ni, talbis iblis kepada orang yang berharta pada 4 aspek itu, iaitu transaksinya, perbelanjaan dia, macam mana dia nak dapat duit tu. Yang kedua, kebakhilan. Yang ketiga ialah suka melihat benda tu banyak. Dan yang keempat ialah dia nak masrufkan, dia nak habiskan wang tu ke mana. Jadi alhamdulillah selesai kita bab yang ke-40 ni. InsyaAllah kita akan sambung pada bahagian seterusnya, iaitu sedekah yang dibenci oleh iblis pada bahagian ataupun bab yang ke-41. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.